Bismillahirrahmanirrahim. Sementara menunggu sahabat-sahabat yang lain masuk sama-sama dalam live ini, kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada petang ini berkumpul secara alam maya untuk membaca kitab At-Taqdirat As-Sadidah. Jadi saya memilih untuk kita baca tajuk jamaah. Bismillah. Bab salatil jamaah. Bab salat jamaah. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifah. Al-jama'ah sudut bahasa ialah at-ta'ifah, satu kumpulan. Wa minhu qawluhu ta'ala faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Wa kadza qawluhu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Jadi maksud ayat Quran ni wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, ada satu kumpulan yang mereka itu bersama dengan kamu. Jadi ayat Quran ni didatangkan untuk pendalilan ke atas al-jamaah itu, maknanya ialah at-ta'ifah. Jadi wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak ay wa jama'atun minal ladzina ma'ak. Wa syar'an sudut syara' atau istilah fuqaha, maksud bagi jamaah ialah rabatu salatil ma'mum bi salatil imam, mengikat salat makmum dengan salat imam. Itu sudut syara', mengikat rabt salatil ma'mum, salat seorang makmum dengan imam. Aqalluha imamun wa ma'mumun, sekurang-kurang jemaah kita mesti ada seorang imam dan juga seorang makmum. Fatusama jama'atan wa yahsulu biha aslu thawabil jamaah. Jadi dengan seorang imam dan seorang makmum telah tercapai, telah dapat imam dan makmum itu pahala jemaah, iaitu aslu thawabil jamaah. Aslu thawabil jamaah ni boleh jadi 27 juga. Cuma kualiti tu tak berapa nak tak berapa nak besar lah, tak berapa nak bagus. Tak, tapi dapat angka 27. Ada beza 27 ringgit, 27 ribu, 27 juta, beza. Satu, yang kedua 27 ekor lembu kurus-kurus, beza dengan 27 ekor lembu yang besar-besar. Jadi bila sembahyang imam dengan makmum berdua, dapat dah jemaah tu, dapat dah pahala jemaah. Tapi 27 ekor lembu yang kurus-kurus. Makin ramai jemaah, makin besar lembu yang kita dapat tu. Tak, bukan lembu lah, pahala lah, ni contoh kan. Kan kata sembahyang jemaah dapat lembu pula. Fadluha, kelebihannya kabir, besar, sangat besar. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun kama qala ba'dhum, sehingga sebagian ulama mengatakan tidaklah mengambil ringan akan jemaah ini melainkan mereka yang ada dalam hati mereka sifat nifaq, sifat munafiq. Naam. Wa fil hadits inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fadhi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, mengatakan sesungguhnya salat jamaah itu menyamai pahalanya sebanyak 25 kali ganda daripada salat seorang. Jadi kalau solat seorang tu contoh dapat pahala 2, kalau sembahyang seorang dapat pahala 1,
Maka kalau sembahyang berjemaah dapat 25 kali ganda. Ataupun 27 dalam satu riwayat yang lain. Lepas tu kalau tengok dalam kitab hadis, dia akan bahaslah pertembungan hadis tu macam mana kita nak himpunkan, jamakkan, itu boleh tengoklah. Fawaidu kathiratun minha, kelebihannya iaitu kelebihan salat jemaah banyak, antaranya al-itqu wan najatu minan nar, terbebas dan berjaya daripada api neraka. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq, selamat daripada sifat munafik. Yang ketiga, qabulus salah, insya-Allah taala terima sembahyang berjemaah, sembahyang yang didirikan secara berjemaah. Yang empat, maghfiratul dzunub, keampunan dosa. Yang kelima, al-ajrul azim, pahala yang sangat besar. Yang keenam, daf'ul waswas wal hifdzu minasyaitan. Solat jemaah mampu menghilangkan perasaan was-was ketika salat dan memelihara diri daripada syaitan. Naam. Afdalul jamaat. Sekarang ni Syekh nak beritahu sebaik-baik jamaah. Boleh. Yang pertama, ranking yang pertama, yang paling comel, yang paling molek, jamaatus salatil jumu'ah. Jamaah dalam solat Jumaat yang kita buat tadi tu, bagi lelaki lah, itu ialah solat jemaah yang paling afdal. Boleh? Yang kedua, thumma jama'atus subhi, kemudian jemaah dalam solat subuh. Itu ranking nombor 2. Solat tu subuh ni banyak ustaz, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, yang paling afdal dalam jemaah solat subuh itu pula ialah jemaah subuh pada hari Jumaat. Tu. Faham tak? Dalam sebuah hadis disebut, ma min salatin afdalu min salatil fajri yaumal jumu'ati wa ma hasibtu man syahadaha minkum illa maghfura. Tidak ada salat yang lebih afdal daripada salat fajar pada hari Jumaat. Tu. Dan aku mengira barang siapa yang menyaksikan, iaitu melaksanakan salat subuh secara berjemaah tersebut, maka insya-Allah Nabi sebut apa? Aku menyaksikan, aku menjadi jaminan kepada dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ranking nombor 3, thumma jama'atul isya, jemaah dalam salat isya. 4, thumma jama'atul asri, jemaah dalam salat asar. 5, thumma jama'atul zuhri, jemaah dalam salat zuhur. Yang ke-6, thumma jama'atul maghrib, jemaah dalam salat maghrib. Jadi kalau kita tengok, yang paling susah itulah yang paling banyak pahala. Naam. Jadi yang pertama, jemaah dalam salat Jumaat. Kemudian jemaah dalam salat subuh. Kemudian ialah jemaah dalam salat isyak. Tu susah belaka tu. Subuh orang nak tidur, isyak orang nak tidur juga. Subuh orang nak tidur, mana tak nak bangun tidur lagi. Isyak orang nak tidur cepat. Jadi orang tak nak sembahyang jemaah di masjid. Susah. Kemudian jemaah salat asar, salat zuhur dan juga salat maghrib. Jadi ranking yang terakhir ialah jemaah salat maghrib. Dan itulah yang paling ramai jemaah-jemaah di Masjid Surau. Sembahyang jemaah paling ramai ialah pada waktu maghrib. Okeylah, daripada tak sembahyang langsung, tak dapat langsung pahala berjemaah. Naam. Hukum salatil jamaah, hukum salat jamaah dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, al-mu'tamadu annaha fardhu kifayah. Yang mu'tamad, salat jemaah itu fardhu kifayah. Boleh pakai share tu video kita ni, live kita ni. Jadi al-mu'tamadu annaha fardhu kifayah. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, hukum jemaah ini jemaah salat fardu lah. Subuh, zuhur, maghrib, isyak tu hukumnya fardu kifayah. Sekira-kira kalau sebahagian buat, gugur dosa bagi pihak yang lain. Bihaitsu yadhharu syiar. Jadi hukum salat jemaah hukumnya fardu kifayah. Sekira-kira terzahir syiar. Sekira-kira terzahir syiar. Macam mana nak terzahir syiar? Kalau tempat tu kecil, maka sekurang-kurangnya mesti ada satu tempat untuk berjemaah. Kalau tempat tu besar, maka mesti berbilang-bilang masjid untuk dibuat jemaah. Itu makna apa? Bihaitsu yadhhar asy-syiar. Kalau tempat tu besar, lepas tu masjid sebuah aja kat hujung kota ataupun hujung belah timur, belah barat. Jadi orang belah lain ni nak mari susah. Itu tidak boleh, tidak memadai
mesti apa? Kalau tempat tu besar, kena buat 2-3 tempat jemaah di dalamnya, 2-3 masjid, sekira-kira apa? Sekira-kira orang nak datang itu tidak berasa susah, tidak terasa masyaqqah. Kalau satu waktu je azan dan jemaah, bagaimana Ustaz? Tak faham. Dia macam tadilah. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Nak gugur fardu kifayah mesti sekurang-kurangnya terzahir syiar. Macam mana nak terzahirnya syiar solat jemaah di surau masjid ni? Kalau tempat tu besar, maka kena 2-3 tempat didirikan ataupun dibuat masjid, dibuat surau untuk didirikan jemaah fardu 5 waktu ni. Sekira-kira orang yang hujung tak susah untuk pergi ke masjid sebab ada kawasan dia. Orang belah ni pula nak pergi ke masjid pun senang sebab tak jauh. Kalau tempat besar lah. Kalau satu je orang yang belah hujung, belah kampung tu nak mari susah. Itu tidak memadai. Mesti bina buat di tempat, mesti berbilang-bilang lah masjid tu. Tapi kalau tempat tu kecil, padan satu padan dah. Satu qaryah berdosa. Tapi tak semua jugalah. Satu qaryah yang berdosa tu ialah mereka yang dianggap fardu kifayah ke atas mereka kerjakan solat jemaah. Tu. Iaitu lelaki yang dah balik, yang bukan musafir, dia ada syarat yang merdeka. Jadi kumpulan ni yang cukup syarat ni, kalau tak buat langsung jemaah, tempat tu tak buat langsung jemaah, kita sebut berdosa. Perempuan, budak kecil tak berdosa sebab mereka tak dianggap sebagai fardu kifayah kat atas mereka nak buat. Dan kalau mereka buat pun tak gugur fardu kifayah sebab fardu kifayah ni ke atas kumpulan yang kita sebut tadi tu. Masih lelaki, merdeka, apa nama lagi, kena tengok balik tu. Dia ada syarat-syarat dia. Boleh. Nah. Wa huwa qaulun Nawawi. Ini pandangan Imam Nawawi. Wa inda Rafi'i, di sisi al-Imam Rafi'i, dua orang ni kita panggil syaikhan. Tunggak kepada mazhab al-Imam Syafi'i. Di sisi al-Imam Ar-Rafi'i disebut anna sunnatu muakkadah, sunnah muakkadah. Tak jadi fardu kifayah, mudah sikitlah. Apa kesan daripada khilaf? Kesan daripada khilaf adalah pandangan, bila kita ambil pandangan Imam Nawawi wahwal mu'tamad yang mengatakan jemaah ini ialah fardu kifayah, maka kalau satu qaryah, satu kampung tak solat langsung jemaah, zuhur tak buat, asar tak buat, maka mereka berdosa dan layak untuk diperangi oleh pimpinan. Maknanya pimpinan layak untuk menghantar tentera untuk pergi menakut-nakutkan mereka supaya mereka sembahyang lah. Wa ala man qala inna sunnatu muakkadah, bagi pandangan yang mengatakan, iaitu Imam Rafi'i, jemaah ini dalam solat 5 waktu itu sunnah muakkadah, maka la ya'thamun wa la yuqataluna ala tarkiha. Mereka yang satu qaryah tinggal solat jemaah, maka tak berdosa. Dan kalau tinggal pun tidak perlu diperangi. Begitu. Faham tu? Itu kesan daripada khilaf lah antara Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kita masuk ahkamu salatil jamaah sab'ah. Hukum hakam salat jemaah ada 7. Ada kala wajib, ada kala fardu kifayah, ada kala fardu ain, dia sebut ni. Soalan sahabat kita ni ada disebut. Jadi yang pertama fardu ain, wa dzalika fi salatil jumu'ah. Wajib berjemaah. Kalau tak berjemaah berdosa. Bila tu? Wajib tu pula ke atas wajib tu pula fardu ain, secara fardu ain. Iaitu ketika mana salat jumu'ah. Wajib fardu ain ke atas mereka yang wajib Jumaat lah. Boleh. Jadi ada kelompok yang telah kita baca sebelum ni tak? Wajib mereka sembahyang Jumaat. Maka fardu ain bagi setiap individu tu sembahyang Jumaat secara berjemaah. Kalau tak, maka yang tak sembahyang tu berdosa. Faham tak? Okey.
Tapi yang tak wajib, contoh perempuan, hamba, tak dikatakan fardu ain ke atas mereka sembahyang Jumaat dalam keadaan berjemaah. Tak, malah kalau sembahyang Jumaat seorang-seorang boleh nak sahnya. Okay, nombor 2, fardu kifayah fil maktubat 'ala rijali al-ahrari al-muqimina 'ala al-mu'tamadi in an-Nawawi. Inilah yang sahabat kita tanya tadi. Dianggap sebagai fardu kifayah bagi salat maktubat, salat 5 waktu. Setiap waktu tu mesti ada orang buat. Fardu kifayah tu ke atas apa? Ke atas lelaki yang dah balik, yang merdeka, yang bermukim. Maka kalau lelaki yang merdeka, yang mukim ni tidak sembahyang jemaah subuh, tak sembahyang maghrib, tak sembahyang, maka kita sebut yang berdosa ialah ar-rijal al-ahrar al-muqimin sahaja yang berdosa. Budak kecil, orang yang musafir, perempuan itu tak berdosa, sebab tidak dianggap sebagai fardu kifayah ke atas mereka untuk sembahyang berjemaah 5 waktu di masjid. Faham tu? Naam. Ini yang muktamad di sisi al-Imam an-Nawawi. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak adalah 3 orang yang berada di satu kampung ataupun satu kawasan sedangkan tidak didiri pada jemaah, melainkan 3 orang itu akan dikuasai oleh syaitan. Maka Nabi SAW, fa'alaika bil jamaah, hendaklah kamu melazimi jamaah kerana musang ataupun serigala kalau dia nak makan, dia akan makan al-ghanam al-qasiyah. Dia akan makan kambing yang duduk seorang diri. Kalau kambing itu berjemaah, maka dhi'ib itu juga tidak berani. Ini kiasan Nabi lah. Maknanya kalau kita duduk ramai, syaitan nak masuk susah sikit. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang, mudah lalai, mudah was-was dan sebagainya. Begitu. Faham tu? Naam. Jelas lah tu kan? Tu. Jadi fardu kifayah ke atas golongan ini, ar-rijal al-ahrar al-muqimin. Tidak dianggap sebagai fardu kifayah ke atas selain daripada tu, ke atas perempuan, ke atas hamba, ke atas orang yang musafir. Naam. Tu. Dengan mana kalau yang buat jemaah kat situ ialah perempuan sahaja, laki tak buat, tak gugur fardu kifayah. Ataupun yang buat tu budak kecil, kita sebut tak gugur fardu kifayah. Nak gugur fardu kifayah mesti ar-rijal al-ahrar al-muqimin yang buat. Tak. Tu. Bila kita sebut al-muqimin, maka termasuk sekali al-mustautin ni lah. Sebab muqimin ni orang yang duduk satu tempat 4 hari ke atas. Entahlah lagi kalau orang duduk satu tempat tu memang tak nak pindah dah. Tak. Tu lebih-lebih lagi lama madai je. Tu cerita dia. Nah. Yang ketiga, mandubatun. Hukum jemaah sunat. Fi an-nawafil allati tushra'u fiha al-jamaah kal-'idaini wal istisqa'i wa jama'atin nisa'. Pada solat-solat sunat yang disyariatkan padanya jemaah, seperti solat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, solat minta hujan, lepas tu solat sesama wanita. Mereka ni sunat berjemaah. Faham tu? Maknanya sembahyang seorang pun boleh, cuma sunat berjemaah. Yang keempat, mubahah harus fi nawafil allati la tushra'u fiha al-jamaah. Pada solat-solat sunat yang tidak disyariatkan dituntut padanya jemaah. Contoh duha wal rawatib, solat duha, solat rawatib, solat sunat yang kita dituntut buat seorang-seorang. Tak. Tapi kalau kita buat jemaah juga, hukumnya harus boleh. Contohlah company tu dia nak lazimkan duha ke atas semua orang, secara individu susah. Tak. Dia nak hidupkan duha tu dengan cara apa? Buat berjemaah. Maka boleh, tidak ada masalah, mubah. Nombor 5, khilaful aula. Khilaf aula ni kurang comel lah. Dia bawah sikit daripada makruh. Idza kanat salatul imam adaan wal ma'mum qada'an wa kadzalika al-aks. Khilaful aula berjemaah kalau imam sembahyang ada, makmum sembahyang qada'. Imam sembahyang qada' zuhur, makmum sembahyang ada zuhur. Tu makruh. Boleh? Naam. Sebab hukumnya khilaful aula. Walaupun sebagian ulama ada juga yang mengatakan makruh. Naam.
Jadi moleknya sembahyang seorang lah. Isteri kita nak sembahyang subuh, qada. Tak. Kita nak sembahyang subuh hari tu. Jadi sembahyang seorang-seorang masing-masing. Sebab hukumnya makruh ataupun khilaful aula. Kalau imam qada, makmum ada dan sebaliknya. Makruhah. Hukum yang keenam, makruh berjemaah idza kana al-imam fasiqan aw mubtadi'an. Kalau imam tu fasik, masyhur dengan kefasikan dia, minum arak, kaki perempuan dan sebagainya, maka makruh berjemaah dengan dia. Atau mubtadi', orang yang beriktikad Allah Ta'ala tu berjisim, ataupun kumpulan-kumpulan sesat lah yang masih dalam Islam, maka kita sebut makruh kita berjemaah dengan mereka. Nah, nombor 7, haram ma'as-sihah. Nombor 7, haram. Haram ada dua. Pertama, haram berjemaah tu tapi sah. Idza kanat fi ardin maghsubah aw khafa khuruj al-waqti law shalla jama'atan. Yang pertama, kalau sembahyang di tanah yang dicuri. Kita curi tanah, kita sembahyang jemaah atas tu. Hukumnya haram. Tapi sah tak jemaah? Sah. Ataupun kita bimbang, kalau aku sembahyang berjemaah menyebabkan keluar waktu solat. Tapi kalau aku sembahyang seorang, sempat solat dalam waktu. Ketika itu haram kita sembahyang jemaah. Sebab apa? Kalau kita sembahyang jemaah juga menyebabkan 1 rakaat, 2 rakaat di luar waktu. Boleh. Kalau kita sembahyang seorang, kita boleh percepat sikit. Bila percepat sikit, sempatlah semua rakaat di dalam waktu. Faham tak? Nah, ala kulli hal sah tu sah. Nah, boleh minum air pagi ni. Dahaga air. Haramun ma'as-sihah ma'adam as-sihah. Seterusnya haram dan juga tidak sah idza ikhtalafa nazmus salah. Ini akan dibincangkan lebih terperinci nanti. Contohnya apa? Zuhur ikut orang yang sembahyang jenazah, ataupun sebaliknya. Tak boleh tu. Sebab apa? Al-af'alu zahirah, perbuatan zahir itu berbeza. Kalau orang sembahyang jenazah ni mana ada rukuk, mana ada sujud, mana ada i'tidal. Tak, gini jelah. 4 kali takbir. Tapi sembahyang zuhur ada rukuk, ada sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat apa bagai semua tu. Tak, maka cara sembahyang tu lain. Al-af'alu zahirah, perbuatan zahir di antara 2 itu, iaitu imam dan makmum itu berbeza, maka tidak sah. Haram dan juga tidak sah. Faham tak? Naam. Pakat share tuan-tuan. Mana ada dengar ni, tolong share sikit video ni. Okey, kemudian afdaliyatul jama'atil katsirah. Al-jama'atul katsirah afdalu min al-jama'atil qalilah illa fi masaila minha. Disebut kat sini, jemaah yang ramai lebih baik daripada jemaah yang sedikit. Satu masjid ada 100 orang, berbanding surau 30 orang. Kita nak sembahyang kat mana? Lebih baik di masjid. Sebab apa? Jemaah lebih ramai. Mentelah lagi boleh iktikaf macam Ramadan kan. Sebaik-baiknya pergi masjid lah. Marah pula orang surau kan. Tu boleh. Jadi itu hukum asal. Melainkan pada beberapa masalah. Dalam masalah ni kita sebut jemaah yang sedikit lebih afdal daripada jemaah yang ramai. Jadi hukum asal apa? Jemaah yang ramai 300-400 orang lebih baik daripada kita sembahyang di tempat yang jemaahnya 100 orang, 30 orang. Melainkan pada beberapa masalah. 7 masalah disebut. Naam. Berapa saja ni? Baik lagi. Yang pertama, idza kanatil jama'atul qalilatu tata'attalu bighiyabih. Kalau yang pertama ni, kalau jemaah yang sedikit itu akan terbatal ataupun tercancel ataupun tidak dibuat bila mana seseorang itu tidak datang. Boleh. Contoh saya ni pemegang kunci surau. Saya diamanahkan untuk memegang kunci surau. Surau jemaah dia ada 15 orang. Masjid adalah 100 orang. Tak, okey. Kalau saya tak pergi surau, orang tak sembahyang jemaah langsung. Sebab apa? Sebab kunci kat saya. Bukan nak masuk surau. Jadi ketika itu afdal bagi saya pergi sembahyang di surau. Sebab apa? Kalau saya tak datang, terus jemaah tu mulghah ataupun tata'attal. Faham tu? Ataupun Zaid ni jenis orang yang baca comel, baca sedap. Tak. Orang ni jemaah tempat tu lah.
Kalau dia Zaid tak mari, orang tak nak sembahyang. Pakat balik gitu je masing-masing. Mari masjid, Zaid mari, Zaid tak mari balik lah kita. Aku tak sembahyang belakang Zaid. Zaid baca sedap, baca molek, baca tajwid apa bagai tak. Disukai Zaid ni disukai oleh orang ramai. Jadi bagi Zaid tu sendiri, elok dia sembahyang satu tempat yang orang suka kat dia, walaupun tempat tu lebih kurang jemaah berbanding tempat lain. Faham tu? Tu dia. Allah Rabbi. Nombor 2, idza kana imamul jama'atil katsirah fasiqan. Kalau imam di masjid jemaah yang ramai itu fasik, ataupun dituduh sebagai fasik. Imam tu jenis tak jaga aurat, jenis sak rokok, jenis kaki perempuan, tapi tu imam baca sedap, tajwid okey. Tak, semuanya fasik. Buat dosa besar, minum arak dan sebagainya. Maka kita sebut, walaupun tempat tu ramai, lebih baik kita pergi sembahyang di tempat yang jemaahnya sedikit, tapi imam tu bukan yang fasik. Boleh. Jadi, jemaah yang imamnya fasik, sekalipun ramai, kurang afdal berbanding jemaah yang sedikit, tetapi imamnya seorang yang baik, seorang yang adil. Naam, ya Rabb. Naam, nombor 3, idza kana imamul jama'atil katsirah sahiba bid'atin la yukaffar biha karafidi aw mujassimin. Yang ketiga, kalau imam jemaah yang ramai itu sahibah bid'ah, pelaku bid'ah yang tidak dikafirkan dengan bid'ah yang dia buat tu. Contoh mujassim. Mujassim ni manusia, orang yang beriman, yang beriktikad Allah Ta'ala ni ada anggota. Dia faham ayat Quran secara literal, secara zahir lah. Panggil apa? Bahasa Inggeris dia. Boleh? Nah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Tangan. Allah Ta'ala ada tangan. Cuma tangan Ta'ala tu lagu mana? Wallahu a'lam. Ada main buah kilah lagu tu. Tak. Lepas tu dalam ayat lain, dalam hadis saya sebut saq. Maka Allah Ta'ala ada saq. Lagu mana saq Allah Ta'ala? Besar mana, panjang mana, bentuk lagu mana, daging ke, berdarah ke, wallahu a'lam. Tapi dia isbat ada benda tu. Macam mana dia tak tahu. Tak. Sedangkan di sunnah wal jamaah, takwil. Ataupun surah bulat-bulat. Yad. Apa makna yad? Allah Ta'ala sebut yad. Sebut pada Allah Ta'ala. Surah pada Allah Ta'ala bulat-bulat. Tak sibuk nak apa? Nak apa panggil? Nak syarah ke apa semua tak nak syari ke apa tak perlu. Ataupun takwil. Yad, tangan, mana kebersamaan Allah Ta'ala. Itulah. Itu boleh baca pula dalam kitab akidah lah. Boleh? Jadi kalau imam tu mujassim, jemaah ramai situ, makruh kita sembahyang di situ. Lebih baik kita sembahyang di imam yang ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah ataupun al-Maturidiyah, yang mana apa? Sekalipun jemaahnya sedikit. Cuma baca terus tak apa. Nombor 4, idza kana imamul jama'atil katsirah mukhalifan lil madhhab ka Hanafiyyin. Kalau imam jemaah yang ramai itu berbeza mazhab dengan kita. Contoh kita pergi Mekah kan. Pergi Mekah. Tu imam tu mazhab Hanbali. Kita mazhab Syafi'i. Di Mekah tu memang ramai lah dalam Masjidil Haram tu. Jadi kalau ikut kaedah asalnya, hukum asalnya, makruh kita sembahyang di belakang imam yang bermazhab Hanafi, mazhab lain dengan mazhab kita. Faham tak? Mana? Sekalipun jemaahnya ramai, lebih baik kita sembahyang dengan jemaah yang sedikit, akan tetapi imamnya itu ialah bermazhab dengan mazhab kita, iaitu Asy-Syafi'i. Naam. Cumanya poin nombor 4 tu saya sebut wal amalu ala khilafihi li maslahati wahdatil muslimin. Walaupun hukum begitu, tetapi amalannya kita buat berbeza. Walaupun untuk imam tu Hanbali, kita yang Syafi'i pun sembahyang belakang tu imam, tak buat jemaah baru. Sebab apa? Nak meraihkan maslahat yang boleh jadi lebih besar, iaitu maslahat wahdatil muslimin, kesatuan umat Islam. Dan kalau kita buat, orang ni mazhab Syafi'i, orang ni mazhab Hanbali, orang ni mazhab Hanafi, orang ni mazhab Maliki, orang ni tak ada mazhab, orang ni mujtahid mutallaq. Faham tak? Nah, jadi nak buat pecah lah, nak buat pecah. Faham tak?
Nah. Nombor 5, idza kana imamul jama'atil katsirah sari'al qira'ah wal ma'mumu bati'a. Yang kelima ialah kalau imam pada tempat yang jemaah ramai itu baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baca laju. Sedangkan untuk makmum ni, orang makmum ni baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lambat. Bila dia lambat tu menyebabkan apa? Bihaitsu la yudriku ma'ahu al-Fatihah. Menyebabkan dia tak sempat nak baca Fatihah untuk imam, tak imam dah rukuk. Maka ketika itu makmum yang begitu lebih baik cari tempat lain, walaupun tempat tu sikit jemaahnya, tapi tok imamnya baca tak laju. Dia pergi sembahyang tempat lain. Tak. Tu. Lebih baik bagi diri dia daripada sembahyang di tempat jemaah yang ramai. Nombor 6, idza kanatil jama'atul qalilah tusalli fi waqtil fadilah. Nombor 6 ni dia beritahu apa? Kalau jemaah yang sedikit, surah tu 20 orang ada. Tapi sembahyang di ataupun pada awal waktu fadilah, awal waktu. Waktu fadilah di 15 minit. 20 minit pertama selepas masuk waktu. Tak. Tu jemaah yang sedikit sembahyang ketika itu. Tapi jemaah yang ramai nak sembahyang mungkin selepas 40 minit, selepas sejam masuk waktu baru sembahyang. Jadi ramai orang boleh bersiap betul-betul. Jadi sembahyang situ ramai. Kita sebut kita sembahyang di tempat masjid jemaah yang sedikit lebih baik. Sebab apa? Kita menang dah pada satu sudut, iaitu sembahyang pada waktu al-fadilah. Nah. Nombor 7, idza kanatil jama'atul qalilatu tusalli fi ardin la syubhata fi. Kalau jemaah yang sedikit sembahyang di satu tanah yang tidak ada syubhat. Jadi kita ada dua masjid, satu masjid dibina di tanah yang padanya syubhah. Tak. Masjid tu ramai orang pergi. Satu masjid lagi, satu tempat lagi, tanahnya tanah yang halal, pure halal. Tak. Cumanya jemaah yang sikit. Afdal kita sembahyang di tempat yang jemaah sedikit ketika itu. Nah, sebab apa? Tanah yang tidak ada syubhah. Nah, Maulana Ustaz Afnan, كيف حالكم؟ عيد مبارك إن شاء الله. نعم. محمد نجمي. نعم. نقرأ شروط صحة القدوة. syarat-syarat sah qudwah. Syarat-syarat sah qudwah. Ai halil ma'mum ma'al imam. Qudwah di mana keadaan perihal makmum dan juga imam. Jadi ada syarat kita nak sah sembahyang jemaah kita ni, ada syarat-syarat dia. Tak cukup syarat tak sah jemaah. Dia sebut kat sini ada 5. Yang pertama, alla ya'lam al-ma'mumu butlana salati imamihi bihadathin aw ghairihi kamujtahidaini ikhtalafa fil qiblah aw nahwiha. Yang pertama, syarat nak sah jemaah mestilah makmum tidak mengetahui batalnya sembahyang imam disebabkan hadas dan selain tu. Jadi kalau kita berjalan-jalan dengan Zaid di tepi pantai sebagai contoh, itu Zaid pun kentut depan kita. Masuk waktu, Zaid pun Allahu Akbar sembahyang. Kita yakin dia kentut tadi. Ataupun dia sentuh isteri dia depan kita, maka batal wuduk dia tu. Jadi kita yakin dia batal wuduk, tapi dia sembahyang juga dan jadi imam. Maka kita sebut haram kita ikut dia. Kalau kita ikut juga, sembahyang kita tidak sah. Sembahyang dia sah tak? Mentahlah lagi tak sah. Ini tak ada wuduk. Tak, kita ada wuduk. Kita makmum ada wuduk. Tapi tak sah sebab kita ikut satu imam yang yakin sembahyang dia batal. Naam. Ataupun masalah apa? Masalah dua orang mujtahidin. Contoh dua orang, Muhammad dengan Ali masuk hutan. Bila masuk hutan nak sembahyang tu, kompas semua tak ada, maka mereka pun berijtihad dengan ilmu lah. Bukan ijtihad ni bukan duduk saja termenung, kiblat ikut ni rasa seorang lagi termenung kiblat arah ni kiblat, bukan. Ijtihad ni dia ada ilmu dia pernah belajar tentang falak, tentang cara nak kenal pasti kiblat. Dengan ilmu tersebut mereka pun berusaha berijtihad, maka masing-masing sebut apa? Seorang sebut kiblat depan sini, arah sini. Seorang lagi sebut tak, kamu ni cara kamu ni tak berapa tepat, kiblat kat belakang. Dua orang tu
masing-masing sembahyang arah kiblat masing-masing lah. Dan dua-dua tu tak boleh ikut antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab masing-masing menyangka ataupun zan makmum dia tu, kawan dia tu sembahyang tidak sah. Bila kita hadap depan, maka kita zan dengan sangkaan yang kuat ataupun yakin orang lain yang menghadap ke tempat lain tu tidak sah. Sebab tu bukan kiblat. Begitu juga orang yang hadap ke tempat lain, dia dekat kita tidak sah. Maka kita tak boleh ikut dia, dia tak boleh ikut kita. Nombor dua. Alla ya'taqid al-ma'mumu wujuba qada'i as-salati 'ala al-imam kamuqimin tayammama fa idza ijtama'a nafarun wa kullu wahidin minhum yajibu 'alayhi al-qada' sallu furada wa tasihhu qudwatu mutawaddi'in. Nombor dua ni Syekh sebut apa? Syekh sebut apa dia? Hendaklah makmum tidak beriktikad akan wajibnya qada' sembahyang ke atas imam. Kalau makmum iktikad imam dia tu wajib qada' sembahyang, maka dia tak boleh ikut imam tu. Contoh imam tu bertayamum mukim ni istilah lah. Maksudnya dia bertayamum di satu tempat yang seumpama ada air. Atau mukim kat sini dalam bab tayamum. Mukim maksudnya apa? Orang yang bertayamum di satu tempat yang seumpama ada air. Bukan orang yang duduk tempat-tempat air ke atas, tak. Mukim dalam bab tayamum maksudnya apa? Orang yang bertayamum di tempat yang seumpama ada air. Contoh di tempat kita lah. Dalam setahun nisbah kepada setahun. Dalam setahun bulan Islam tu, berapa hari tak ada air? Seminggu, 2 minggu boleh paling lama. Baki hari semua ada air. Pada hari tak ada air tu, kita cari, puas cari tak jumpa, kita bertayamum. Sembahyang kita kena qada'. Maka bila nak sembahyang jemaah, makmum tak boleh ikut orang yang sembahyang, orang yang wajib ulang sembahyang. Macam tadi lah. Orang yang bertayamum di tempat yang seumpama ada air, kemudian dia sembahyang. Sembahyang tu kita kena ulang. Kita tak boleh ikut dia sebagai jemaah, tak boleh. Kita tak boleh ikut dia dan anggap dia sebagai imam, kita tak boleh. Tidak sah. Ustaz, kalau pakat-pakat tayamum lah ke? Dia tayamum, kita pun tayamum. Kita pun lepas sembahyang nanti kena ulang. Dia pun lepas sembahyang nanti kena ulang. Kita sebut, kita tak boleh ikut dia, dia tak boleh ikut kita. Maka sembahyanglah masing-masing seorang diri. Faham tu? Wa tasihhu qudwatu mutawaddi'in bi mutayammimin wa bi masihil khuf. Kemudian Syekh sebut supaya tak ada salah faham, Syekh sebut apa? Sah kalau seorang yang berwuduk ikut orang ataupun imam yang sembahyang secara bertayamum. Sah, tidak ada masalah. Contohnya bertayamum di tempat yang seumpama tidak ada air lah. Jadi Zaid ni bertayamum di satu tempat yang seumpama tidak ada air. Maka bila lepas dia sembahyang, dia tak kena ulang sembahyang tu. Kita ikut belakang dia, sedangkan kita berwuduk. Contoh, maka sembahyang kita sah. Sebab apa? Tok imam tak wajib ulang sembahyang tu. Tak wajib qada' maksudnya. Begitu juga sah kalau orang yang berwuduk, makmum berwuduk, di sembahyang di belakang satu individu yang berwuduk juga. Cumanya bila sampai ke kaki, dia hanya sapu khuf. Sah, tidak ada masalah. Begitu juga sebaliknya, orang yang masihul khuf ikut orang yang mutawaddi' juga sah. Apa dia masihul khuf ni akan datang sebab kita baca daripada belakang. Bendanya agak rumit, tapi kita jangan buat di Malaysia ni pakai khuf ni. Wa qudwatul qa'im bil qa'id wal muttaji'. Begitu juga sah orang yang berdiri sembahyang berimamkan seorang yang duduk, ataupun dia berimamkan seorang yang sedang mengereng, sembahyang mengereng sebab tak mampu. Tidak ada masalah. Wa qudwatus sahih bis salis. Kita orang sihat, kita berimamkan seorang yang ada silasul baul. Silasul baul ni kencing tak ada das. Air kencing sentiasa ada keluar sikit daripada kemaluan dia. Kita orang sihat, kita ikut dia boleh, tidak ada sebarang masalah. Ya Rabb, qudwatut tahirah bil mustahadati ghairil mutahayyirah. Begitu juga seorang perempuan yang tahirah, yang suci, yang tidak ada sakit, mustahadah, sembahyang di belakang orang yang mustahadah. Mustahadah ni suci juga, tapi dia keluar darah penyakit. Maknanya kalau dia cek dengan kapas tu keluar warna merah, langkah dah 15 hari dan sebagainya, maka kita sebut sah mustahadah dari imam, at-tahirah yang tidak ada
mustahadhah jadi makmum. Yang penting mustahadhah tu ghairul mutahayyirah. Kalau yang mutahayyirah tak boleh lah. Mutahayyirah, ghairul mutahayyirah ni boleh tengok dalam bab haid. Nanti kita baca insya-Allah. Nombor 3, alla yakuna al-imamu ma'muman. Hendaklah imam itu bukan makmum. Ini mudah sangat. Tak. Jadi ada seorang imam nama dia A. Lepas tu seorang lagi makmum nama dia B. Kita nama kita C. Tak, kita mari-mari kita ikut imam, kita ikut B. Kita jadikan imam itu sebagai B. Kita jadikan B itu sebagai imam. Kita jadikan B sebagai imam. Sembahyang kita tidak sah. Sebab apa? Sebab B tu dalam masa dia imam kita, dia juga makmum kepada orang lain, kepada A. Maka tak sah. Mesti seseorang tu imam sahaja ataupun makmum sahaja. Dia tak boleh imam dan makmum dalam satu masa. Imam kepada orang lain, makmum kepada orang lain. Tidak sah. Sembahyang kita lah yang ikut dia tu tidak sah. Nah, faham tu? Cepat sikit habis. Nombor 4, alla yakuna al-imamu ummiyan. Apa tu? Imam mestilah bukan orang yang ummi. Tu. Ummi ni bukan mak kita. Ummi ni maknanya istilah lah. Wa huwa alladhi yukhillu bi harfi min hurufil Fatihah. Kalau sebut ummi pada Rasulullah, satu insan yang tak pandai membaca dan menulis. Tu Rasulullah. Tapi itu satu kemuliaan lah. Tak? Mana haram pula kalau kita gurau bodoh panggil. Tak, aku ni tak baca, tak menulis sebab aku ikut sunnah. Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis. Dah mu ada turun Quran kat atasmu? Tak ada. Bila tak ada, tak boleh buat sama gitu. Nabi tak pandai membaca dan tak pandai menulis itu satu perkara yang baik untuk Rasulullah. Sebab apa? Nak membenarkan mukjizat yang datang tu betul-betul daripada Allah Ta'ala. Bukan Nabi yang tulis. Nak tulis lagu mana baca tak pandai. Tak. Tu. Jadi jangan gurau panggil gurau bewok. Faham tu? Nah. Kita tak pandai, senyap-senyap sudah tak pandai. Jangan gurau sabitkan Nabi pula. Okey, apa dia ummi dalam bab ni? Huwa alladhi yukhillu bi harfin min hurufil Fatihah. Orang, satu individu yang melakukan kesilapan ataupun ikhlal salah satu huruf daripada huruf Fatihah. Fala yajuzu an yakuna al-ummi imaman aradta aw al-tagha illa idza kana ma'mumuhu mithlahu wattafaqa fil harf al-mubdali wa in ikhtalafa fil badal. Maka tak boleh imam tu imam yang ummi. Sama ada arad ataupun al-thagh. Apa arad? Alladhi yudghimu fi ghairi mahalli al-idgham mithlu al-muttaqim li al-mustaqim. Al-arad ialah individu yang diidgham pada tempat yang bukan idgham. Dalam masa yang sama dia tukar huruf. Contoh mustaqim. Itu yang tepat. Tak. Dia sekarang ni diidghamkan pada tak. Tak tu tak ada idgham. Bagi atas. Dia idghamkan kat situ. Bila nak idghamkan mesti ada tambah huruf. Huruf ta yang pertama yang mati, lepas tu huruf ta yang kedua yang hidup. Maka dia baca al-muttaqim. Satu ta. Taqim. Taqim tu ta yang kedua. Tak. Itu kita panggil al-arad. Seseorang yang mengidghamkan dia bukan pada tempat yang bukan idgham, dalam masa sama telah mengubah huruf. Sin tu diubah jadi ta lah. Muttaqim. Itu tidak sah kita ikut sembahyang belakang dia. Faham tu? Kalau kita baca molek, okey, kita baca mustaqim, dia baca muttaqim, kita tak boleh ikut dia. Tak. Kalau kita sembahyang Zuhur, lepas habis Zuhur tu dia beritahu kita, aku tadi baca muttaqim, memang pelat, kita kena ulang balik sembahyang kita. Naam. Benda pula ni. Al-thagh alladhi yubdilu harfan makana harfin. Ini orang yang ubah satu huruf dengan huruf yang lain. Alhamdu dibaca alhamdu. Kalau tu imam lagu tu kita tak boleh ikut dia. Iyyaka dia baca iyyaka tanpa sabdu. Iyyaka hanya kepada aku, hanya kepada kamu aku sembah. Tapi kalau iyun tanpa sabdu, iyun ni maksudnya apa? Cahaya matahari. Jadi bila sebut iyyaka, cahaya matahari kamu yang kami sembah dan cahaya matahari kamu yang kami minta pertolongan. Kalau niat makna tu jadi kufur tu. Tapi biasa orang tak tahu, orang tak niat makna lah, tak kufur. Cuma tidak boleh dia menjadi imam. Kalau kita ikut dia dan kita reti baca, sembahyang kita tidak sah. Faham tu? Okey. Jadi berjelas, orang yang ummi, orang yang salah baca Fatihah sehingga membatalkan makna, sehingga mengubah makna,
dia tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam, kita ikut dia, sembahyang kita tak sah. Bila sembahyang kita tidak sah? Saya sebut situ, kalau kita baca molek. Tapi kalau kita baca serupa dia juga, tak, maka sembahyang kita sah. Yang penting yang kita tak reti tu sama dengan dia. Contoh dia Ar-Rahmanir Rahim. Ra tu jadi ra. Ar-Rahmanir Rahim, kita pun Ar-Rahmanir Rahim juga. Tak. Jadi dia imam, kita makmum dia sah. Tapi kalau ada Ar-Rahmanir Rahim, kita Ar-Rahmanir Rahim, kita sebut betul. Sebenarnya kita tidak sah. Tak. Faham tak? Tak. Begitu juga tidak sah. Begitu juga tidak sah apa? Kalau huruf yang makmum dengan imam tu tak erti huruf yang berbeza. Huruf yang berbeza. Contoh imam sebut apa? Imam tak erti sebut ra. Sebut ra. Ar-Rahmanir Rahim. Makmum nak sebut lagu mana contoh? Tak tahu ni. Ya Allah. Allazina. Siratal ladzi. Kalau tu imam baca allazi, zai dengan zai. Makmum baca allazi dengan dha. Sembahyang sah tak? Kita sebut sah. Sebab apa? Sebab huruf yang dua-dua tak erti, imam dengan makmum tak erti tu huruf sama, iaitu za. Walaupun seorang ubah jadi zai, seorang lagi ubah jadi dha. Bila huruf yang tak erti tu sama, maka sah sembahyang. Sekalipun seorang tukar huruf lain, seorang tukar huruf zai, siratal lazina. Seorang lagi siratal ladzina, dha. Kita sebut sah. Yang tak sah lagu mana? Yang tak sah, imam tak erti satu huruf, makmum tak erti satu huruf yang lain. Imam tak erti sebut ra, makmum tak erti sebut za sebagai contoh. Tapi kedua-duanya ubah kepada dha. Tu imam ra dia ubah jadi dha. Makmum, benda tadi makmum tak ingat dah aku pun. Makmum benda pula tadi. Makmum tak erti benda semula. Susah weh. Contohnya imam tak erti sebut ra. Imam tak erti sebut ra. Makmum tak erti sebut nun. Contoh. Imam tak erti sebut ra, makmum tak erti sebut nun. Tak. Jadi huruf yang tak erti itu lain-lain. Tapi bila ubah, dua-dua ubah kepada satu huruf yang sama. Tak, ni ubah huruf, dia imam ubah ra kepada dha. Ini ubah nun kepada dha. Kita sebut tak sah. Nak sah mesti apa? Mesti imam tak erti za, hak belakang pun tak erti za. Imam ubah pada zai, makmum ubah pada dha. Kita sebut sah, tidak ada masalah. Ni pun kalau tak silap kena disyaratkan mereka tidak taksir lah, tidak taksir. Kalau taksir dalam belajar rasanya kekal tidak sah lah. Jadi tidak taksir maknanya dia belajar ikut huruf. Dalam 3 minggu ataupun 2 minggu tu orang biasa akan dah reti baca ra tu, baca Fatihah dengan baik, dia belajar dah tak lepas-lepas. Tak. Ketika itu sembahyang sah. Kalau tak belajar rasanya tidak sah lah. Wallahualam. Imam pelak ra dimaaf tak ustaz? Tak dimaaf. Imam baca Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Kita tak boleh ikut dia. Dia ikut kita boleh. Kita sepatutnya ada imam. Tu. Dia sah tak? Kalau dia tidak taksir, tidak cuai dalam belajar, sebenarnya dia sah. Tapi tak boleh jadi imam lah. Tapi tak boleh jadi imam. Faham tak? Nah. Habiskan sikit lagi. Nak buka puasa masjid pula ni. Jimat syarmat amanah mulia lah. Padahal malas nak masuk. Tak? Okey.
tolong orang masjid, orang masjid nak buat pahala, kita tak pergi, kita tak makan, makanan tu buang saja. Jadi kita pergi, kita makan tu, kita nak sumbang pahala pada orang. Gitu cara fikir dia. Tak? Tu. Naam. Seterusnya at-tamtam. Alladhi yukarriru harfat ta'. Misaluhu an'amtata alaihim. Ataupun li'an'amta. Ni at-tamtam ni orang yang ulang huruf ta'. Ataupun fa' orang yang ulang huruf fa. Tak banyak lagi lah yang jenis ra' kalau ulang huruf ra. Kalau imam lagu tu hukumnya makruh dia jadi imam. Sah dia jadi imam tu. Maknanya kita belakang dia okey, sembahyang kita pun sah. Tapi makruh dia itu jadi imam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tu alaihim memang bolak-bok gitu. Siapa jadi guru Quran biasa jumpalah benda-benda pelik ni. Ayat Quran ditukar, orang kafir masuk syurga, orang Islam masuk neraka. Budak-budak ni tak faham makna, ada ubah semacam. Tak. Tu silap baca lah, bukan saja ubah. Jadi kalau ulang-ulang huruf ni tidak ada masalah. Begitu kalau ulang huruf ra, guna nak buat ar-rahmanir rahim, ulang huruf ra tu juga sah jadi imam, cuma makruh. Kita ikut dia sah kita. Yang kelima, alla yaqtadi ar-rajulu bi imra'atin aw khunsa. Ni ijma' ni. Imam perempuan tak boleh. Tak sah kalau imam perempuan. Jadi yang kelima yang kelima syarat nak sah qudwah, tak. Lelaki tidak ikut perempuan ataupun tidak ikut khunsa. Dhabitul imam alladhi tasihhu fi bihi al-qudwah. Dhabit bagi imam yang sah kita ikut dia. Dhabitnya ialah apa dia? Ayakunal imamu musawiyan lil ma'mum aw a'la minhu rutbatan yaqinan. Imam tu mesti sama level dengan makmum atau imam lebih tinggi levelnya secara yakin. Apa dia dhabit? Imam tu sah jadi imam dan jemaah kita sah. Imam tu mesti sama level dengan makmum atau imam tu tak lebih tinggi levelnya daripada makmum secara yakin. Maka daripada situ keluarlah 9 gambaran. 5 gambaran sah, 4 lagi tidak sah. Mana yang sah? Aswarul lati tasihu fiha al-qudwah khamsah, ada 5. Yang pertama qudwatu rajulin bi rajulin. Laki ikut laki. Sah sebab apa? Sama level. Laki dengan laki sama level lah. Yang kedua qudwatu imra'atin bi rajul. Perempuan ikut laki. Yang ni sah sebab apa? Sebab laki levelnya lebih tinggi daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Yang ketiga qudwatu khunsa bi rajul. Khunsa iaitu seorang yang ada 2 alat kemaluan dan dua-dua tu syagal, elok boleh digunakan. Tak. Khunsa ikut laki, sah tak? Sah. Sebab apa? Khunsa tu boleh jadi dia perempuan. Bila dia perempuan, maka perempuan ikut laki. Perempuan ikut laki sah sebab apa? Laki lebih tinggi martabat daripada perempuan. Tak. Tu. Tapi boleh jadi juga khunsa tu laki. Maka akan jadi apa? Akan jadi laki ikut laki. Sah juga sebab apa? Sebab dua-duanya sama level. Nombor 4, qudwatu imra'atin bi khunsa. Perempuan ikut khunsa. Sah sebab apa? Sah sebab khunsa tu imam tu khunsa. Tu imam tu khunsa. Makmum perempuan. Boleh jadi tu imam tu perempuan. Maka perempuan ikut perempuan. Sah sebab apa? Sama level. Ataupun tu imam tu laki. Maka kalau laki lebih-lebih lagi lah sahnya. Sebab apa? Tu imam lebih tinggi levelnya daripada makmum yang merupakan seorang wanita. Naam. Nombor 5, qudwatu imra'atin bi imra'ah. Perempuan ikut perempuan. Yang ini sah sebab apa? Sebabnya ialah dua-dua tu sama level. Dan kena ingat, perempuan ikut perempuan sah walaupun ada lelaki. Nah, jadi ayah semayang dah, abang semayang dah, adik lelaki semayang dah. Hak tak semayang siapa? Mak dengan kakak. Mak dengan kakak boleh semayang jemaah, tidak ada masalah. Boleh. Tu ustaz, ayah tak semayang lagi. Boleh. Mak dengan kakak tu semayang berjemaah, tidak ada masalah. Walaupun yang afdalnya lakilah jadi imam. Faham? As-suwarul lati la tasihu fiha al-qudwah arba'atun. 4 gambaran tidak sah qudwah. Yang pertama, perempuan ikut qudwatu rajulin bi imra'ah. Laki ikut perempuan tidak sah. Sebab apa? Sebab perempuan lebih rendah, imam lebih rendah levelnya daripada makmum, maka tidak sah lah. Tak, jadi tidak sah lelaki ikut perempuan. Yang pernah satu ketika dulu Aminah Wadud buat kecoh.
Tak, belakang dia tu laki semayang. Syok lah. Semayang belakang perempuan. Tak, tu. Jadi selain nak jaga benda-benda nafsu ni, jadi di hukumkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qudwatu rajulin bi khunsa lihtimali kaunil imami imra'atan. Tidak sah juga. Yang kedua apa? Lelaki ikut khunsa. Laki duduk belakang, khunsa jadi imam. Tak sah sebab apa? Sebab boleh jadi makmum laki, khunsa tu laki, maka laki ikut laki sah. Cumanya apa? Ada ihtimal tidak sah. Ihtimal tidak sah tu lagu mana? Makmum laki kan? Khunsa tu boleh jadi perempuan. Maka laki ikut perempuan tidak sah. Sebab tu kita sebut tadi apa? Dhabitnya mesti imam tu sama level dengan makmum secara yakin ataupun lebih tinggi martabatnya daripada makmum secara yakin. Sekarang kita was-was, syak. Adakah lelaki duduk belakang tu lebih tinggi levelnya daripada imam? Belum tentu. Sebab apa? Boleh jadi sama laki dengan laki, tapi boleh jadi khunsa satu perempuan. Maka ketika itu imam lebih rendah martabat daripada lelaki, maka tidak sah. Yang ketiga, qudwatu khunsa bimra'ah ihtimali kaunil ma'muni rajulan. Khunsa ikut perempuan. Yang jadi imam perempuan. Yang jadi imam perempuan. Belakang khunsa. Maka kita sebut khunsa tu boleh jadi perempuan. Maka perempuan ikut perempuan sah, sama level. Tapi ada sudut yang tidak sah. Bila? Iaitu ketika mana kita sebut, apa nama tadi? Khunsa tu ialah seorang lelaki. Maka lelaki ikut perempuan tidak sah. Kerana apa? Kerana perempuan lebih rendah martabatnya daripada lelaki. Nombor 4, qudwatu khunsa bi khunsa. Khunsa ikut khunsa juga tidak sah. Sebab apa? Sebab ada sudut yang tidak sah. Jadi khunsa ikut khunsa, kemungkinan dua-dua lelaki. Ni lelaki, maka sah sama level. Ataupun dua-dua perempuan, maka sah sama level. Yang ketiga, boleh jadi tok imam tu lelaki, yang khunsa belakang ni perempuan, maka sah juga. Sebab apa? Tok imam lebih tinggi level daripada makmum. Tapi ada satu sudut tak sah. Iaitu apa? Tok imam yang khunsa tu ialah lelaki. Silap. Tok imam yang khunsa tu ialah perempuan. Khunsa yang belakang yang menjadi makmum tu lelaki. Jadi lelaki ikut perempuan, maka tidak sah. Wallahu a'lam. Tak sah. Imam yang tak boleh sebut ra tadi, dia tidak cuai dalam belajar. Adakah sah makmum di belakang? Tidak sah. Tidak sah. Dia cuai tak cuai ni pada sudut dia tu sendiri. Dia sembahyang lepas belajar dah, tapi tak lepas-lepas sebut. Nak sebut pelajar saya ada kan. Adalah orang yang baca Ar-Rahmanir Rahim. Kita pergi dia baca ar tak lagi. Ar-Rahman tu lah. Tak. Tu. Jadi dia dah belajar, dah latih tak lepas-lepas. Susah juga nak ubah tu. Sebab ada cara beritahu lah. Sebab saya pelajar pun ada pelajar yang seorang dua gitu. Jadi kita nak ubah tu. Baik tak jadi imam buat tu. Kumpulan tu. Tu. Dia kalau dah belajar sembahyang seorang sah. Kalau dia jadi imam kepada orang lain yang sama macam dia, macam kita kata tadi, sah. Tapi kalau dia jadi imam kepada orang yang baca qari, yang macam kita ni baca Maulid Ar-Rahmanir Rahim, maka sembahyang kita tidak sah. Faham tak? Sembahyang dia sah lah. Kita ikut dia apa tu? Khalas, intahina insya-Allah. Pada janganlah malam ke bila kita menyambung kembali pengajian kitab ni, syarat sah Jumaat. Ni syarat sah jemaah. Tapi sini sebut Jumaah. Dia sama je jamaah dengan Jumaah. Sebab dua-dua tu kena jemaah. Jemaah lah. Jumaah kena jemaah. Okey. InsyaAllah kita baca bila-bila malam karang ke. Okey, boleh. Jadi kitab ni kalau boleh belilah. Kitab ni macam saya sebut sebelum ni telah dicetak oleh Dar Umar Mukhtar, Terengganu. Terengganu. Dia dapat keizinan daripada Habib Hassan Kaf untuk cetak kitab ni satu. Lepas tu kitab Takrirat yang muamalat dua. Yang ketiga ialah kitab Taysirat Rabil Bariyah dalam Nahu. Teringkaskan dan ditambah. Dia buat dalam bentuk moden lah. Kalau tengok tu susunannya macam susunan Al-Mutamimah Al-Ajurumiyah. Kitab Jamil wa Tayyib. InsyaAllah lah kalau ada rezeki saya baca jugalah kitab tu. Ada sebarang soalan lain?
Allah Rabbi. Ya. Ada soalan lain tak ada? Cukup sekadar itu, insya-Allah bertemu lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.